Okay, kau artis baru, kau kena dengar cakap kita orang sebab kita orang lagi experience. Tidak memberi kebebasan lah kepada you guys untuk memilih hala tuju muzik apa semua. On the surface dia nampak macam dia memberi kebebasan, tapi sebenarnya dia dah ada jawapan dah dalam diri dia. Okay. So at the end of the day kita kena juga ikut dia punya keputusan. This is how we do this. In one way I'm yours. In one way we're strangers. Nadilah But K-pop. I know for sure Tarian K-pop macam mana? Ni kena buat we got kotak-kotak. something in common that I know you want. Dia memang lagu official ke? Tak ada lagi siapa-siapa nak buat jingle kan. I speak Swedish. Okay, sarang heyo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Aduh, ini kali pertama rakaman dibuat di tengah malam buta. Ini semua salah pihak Isil ya. Dia masalah pihak. Nanti kita tag. Okey, kita bersama dengan Oppa Malay hari ini ya. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Jimin ya. Jimin daripada BTS. Datang jauh guys. Jauh daripada Seoul today. Jimin BTS. Dah datang sejauh ni pun kena tunggu lagi sebab salah pihak. Cakap Korea sikit nak dengar. 안녕하세요. 저는 밀나시입니다. 사lah. 지민입니다. Macam mana you guys yang orang kata menjadi peminat kepada Mirnesh ni, mengatakan rupa paras dia sebiji dengan Jimin BTS. So tadi borak-borak dengan Mirnesh, cakap kat mana dia orang kata nak sama tapi dia orang adalah tu tengok mana-mana gambar kan sama dengan Mirnesh. Sampai hari ni pun saya masih lagi mencari jawapan. Mananya yang sama dengan Jimin. Maybe sebab ketinggian dan umur pun sama. Okey, kita bersama dengan Mirnesh dalam podcast Borak Sini Habis Sini. 1 jam kita bersama dengan Oppa Malay ni. Kita nak korek dia punya apa? Perjalanan seni dia. Kita korek banyak lagi lah. Perkataan korek tu kira korang faham-faham sendiri lah ya. Kita nak, mungkin ada satu pendedahan yang baru, penemuan baru yang korang akan jumpa dalam podcast Borak Sini Habis Sini. Mana tahu kan. Sebab kita orang ni kira tadi perkena Nescafe, tak ada penaja kopi hari ni. Jadi betul. kita setiap episod saya tengok abang memang ada penaja kopi tau. Memang. Hari ni Jimin datang tak ada kopi. Jimin datang weh. Oh my god. Mata dah segar ni. Rasanya aku macam galak nak borak-borak dengan Mirnesh hari ni. Kita rasa bertuah lah juga untuk menerima tetamu daripada Korea hari ni. Alhamdulillah. Daripada Korea cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi it's my first ever podcast. Tak pernah lagi buat podcast. Interview tu dah pernah. Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah. Pop the cherry. Okay, untuk penonton-penonton kita, mungkin Mirnesh nak bagi pengenalan diri lah. Okay, sebab pandang kamera ke? Boleh pandang kamera. Okay, hi guys. Nama saya Mirnesh. So you might think that, why this guy look like Chinese? That's because my mom is Chinese, my dad is Malay, so mixed parentage di situ. Dan saya merupakan seorang penyanyi, dan saya baru sahaja keluarkan single yang bertajuk Sarang He. Sarang He. Memang sesuai benar lah. Tengok. Memang gelaran Oppa Malay tu dari mana? Oppa Malay tu datang daripada I Can See Your Voice. Lepas Mary join I Can See Your Voice, lepas tu dah ramai daripada dekat comment section tu, kalau boleh tengok orang hashtag Oppa Malay, Oppa Malay, Oppa Malay. Tapi sebenarnya before this ada je ramai artis ataupun host yang macam Oppa juga. Dan diorang pun gelar diorang sendiri Oppa juga. So I don't know why hashtag tu specifically for me. Macam itulah. Mir, kenapa menggunakan nama Mirnesh? Nama sebenar apa? Nama sebenar Muhammad Syamir bin Muhammad Nasrul. Singkatan lah. Ya, Mir tu Syamir, daripada Syamir. Nash tu daripada Nasrul. Cause Mir nak simpan, I want to keep my dad's punya nama dekat my stage name. So nama stage tu kiranya dibuat dah lama dulu ke? Atau apa macam mana? Rasanya dalam
masa umur 6 tahun kot. 6 tahun. Okey, kita cerita balik. Sejak bila awak rasa awak boleh jadi penyanyi dan orang kata menceburi bidang nyanyian ni? Sambung balik cerita tadi, masa 6 tahun tu dah berangan nak jadi penghibur. Tapi tak tahu macam mana cara dia nak approach siapa-siapa ke, because my family members tak ada pun yang ada connection dengan sesiapa yang dalam industri. Bila masuk sekolah rendah, tu sekolah tu ada buatlah pertandingan menyanyi, you know, and stuff like that. So cikgu pun masa tu, cikgu masuk kelas, cikgu macam, okay, tahun ni kita nak buat singing competition, siapa nak join? So bila cikgu tanya soalan macam tu, semua macam pandang bawah, you know. When you make eye contact, cikgu akan macam, okay, you. So we were trying our best tak nak make any eye contact sebab tak nak join. So lagi-lagi sama juga dengan May tak nak make any eye contact dengan cikgu tu because May tak nak join. First, I don't know anything about music. May tak tahu pun nyanyi tu apa. So end up bila tak ada orang nak join that competition, cikgu macam, okay May, you join out of sudden. Jadi terpaksalah join masa tu. Balik rumah menangis dekat my mom, nangis dekat my grandmother, my father semua. And diorang pun macam bagi motivasi, cakap pergi je lah join, you know. Orang kata kalau kita tak cuba, kita tak tahu kan. So May pun pergilah join. And then abang champion. Champion. So, siapa tahu kan. So since that competition, May discover yang May ni sebenarnya minat dengan music, minat dengan nyanyi. So yeah, every year pun May dah start join sampailah standard 6. So yeah, that's how I started singing lah. And then kemudian bila dah masuk secondary school, dah tak ada all this singing competition. My secondary school memang school yang macam fokus belajar saja. So that time I was like macam quite sad because May rasa macam jauh sangat dengan music masa tu. Tapi bila dah masuk college, bila May dah berpindah ke Kuala Lumpur daripada Pulau Pinang, saya daripada Pulau Pinang by the way, May start buat YouTube cover. Masa tu YouTube cover is a thing. Masa tu zaman-zaman Najwa Latif, tengah buat cover dalam kereta, you know. So yeah, masa tu dah buat satu video tapi May tak ada keberanian untuk post that video up. Sampailah bila ada satu masa tu raya balik kampung, May tunjuk that video to one of my cousins. And then my cousin macam cakap, May, post je lah, it's nice. And video tu ada lagi sampai sekarang dekat YouTube. Channel lama May lah. May dah lupa password dia. So May tak boleh nak delete video tu. Walaupun video tu tapi macam, boleh tengok lagi lah berapa views ya. Boleh. Video tu sangat memalukan. Tapi yeah, it's still there. So because of that video, adalah macam label yang discover. Which is label sekarang lah, Universal Music. Oh bukan, masa tu label lain. Masa label tu lain, Pop Art Media. Okay. Ingat lagi nyanyi lagu apa? Ingat mana dulu? Okay, nyanyi sikit. Di sudut petang itu aku terlamun, memandang awan dan pelangi indah. Lagu dari siapa Tak pernah dengar. Lagu Ya Allah, siapa? Lagu masa tu diorang tengah cari seorang lagi member untuk fill in untuk satu boy band ni. Boy band ni nama Vortex. So ada Mio, ada Joe dan ada saya lah, Mir. So lagu tu adalah lagu baru ke apa? Lagu tu lagu first single kita orang masa tu. Tajuk dia Mana Dulu. Maksudnya itu lagu pertama you guys lah. Itu adalah lagu pertama. Lagu pertama yang Mir letak dekat YouTube. Yes, lagu pertama yang ada music video. Lagu sendiri lah ni. Lagu Ingatkan lagu orang lain. Tak. Lagu pertama yang Mir masuk recording studio. Masa tu baru rasa macam macam makin dekat dengan impian. Macam itulah. So itu adalah lagu pertama kita orang. And second song kita orang adalah Propa tajuk dia. Sekejap, mana pergi dua orang lagi tu? Vortex. So you guys dah berpecah lah. Kita orang dah berpecah few years back sebab ada isu yang tertentu. Bertahan berapa lama tu? Dalam 2 tahun juga. 2-3 tahun. 2-3 tahun sebelum kita berpecah. Isu dia apa? Borak sini habis sini ni? Aduh, okay. Sebab masing-masing ada salah masing-masing lah. Tapi salah May adalah masa tu maybe May terlampau fokus dengan study masa tu.
tak dapat commit lah ni. Tak dapat commit. Masa tu ada final exam apa semua. So banyak show yang Mio dengan Joe kena pergi sendiri. So timbullah perasaan macam kenapa kita orang kena buat kerja kau, you know, because dalam lagu tu ada parts-parts masing. So bila diorang kena nyanyi part Mei tu, diorang rasa macam alah tak best lah, diorang tak complete. Bila satu group ni tak complete, rasa dia tak best. So yalah, di situlah timbulnya masalah. So you guys berpecah. So kita orang berpecah dan diorang maintain as a duo. Diorang masih lagi masih as lagi. a duo. Mio Jo Diorang. nama dia. Dan saya sebagai solo singer lah sampai sekarang lah. Okay, kemudian bila dah berpecah, saya masuk satu this Chinese label. Pernah bertanding di China, wakil Malaysia apa semua, and mendapat keputusan yang agak memuaskan lah, sebab saya kira macam menang kat situ. Wow. Nombor satu di Asia. Bertanding dengan peserta-peserta dari negara luar di juga? Seluruh dunia. Masa tu nombor ada 114 negara. Ada 134 peserta. So Mir nyanyi lagu bahasa Cina. Ya, bahasa ingat Cina. lagi lagu apa? Macam aku tahu ni. Okay, nak tahu, nak dengar je suara juara ni. Lagu dia macam ni. Okay, tak ingat sangat, tapi lagu ni is about penyanyi yang buta, and dia wish dia boleh nampak the world. So dia cakap lah, siapa-siapa yang dia sayang tu dia adalah mata untuk dia memandang dunia ni, macam tu. So lagu dia macam ni. 你是我的眼，让我tak ingat lirik dah lama dah. Tapi that song membawa Mei ke agak perjalanan yang agak jauh lah. So masa dekat level Chinese tu ada single lah. Ada single, ada bahasa Cina juga. 2-3 single, dan salah satunya adalah semua Cina. Salah satunya adalah lagu single Chinese New Year yang sampai sekarang masih diputarkan. Wow, nyanyi sikit. Sempena dengan kongsi pacar. Sempena dengan kongsi pacar dan baju merah yang abang pakai. Dia fikir ini Christmas. Ni Christmas sebab ada perkataan sheng dekat situ. Okay. Lagu dia ni. 正月一财神到，穿新衣，戴新帽，一起来说声新年好。锣鼓响，鼓是在跳，新年好不热闹，抛开往事，走向人潮。Dia tak ada kongsi dah. Dia tak ada. Tapi yang penting masih lagi diputarkan dekat radio lah. Masih lagi setiap tahun Chinese New Year. So kepada penonton-penonton yang belum tahu lagi, Mirnesh merupakan kacukan Mak Cina, Bapak Melayu. Jadi orang panggil Chile. Chile. So jadi opa Malay. Wow, dahsyat. Itu untungnya bila dua bangsa digabungkan, dan so keluarnya orang kata produk yang seperti ini ya. Produk. Okey, selain dikatakan mirip dengan Jimin, ada yang kata awak macam KXO KXO. Ada XO lagi, siapa lagi? NCT. Lucas. Bagi Mir macam mana? Sama ke tidak? Tidak. Sampai hari ni pun masih lagi mencari jawapan lah, macam saya cakap tadi. Mananya samanya? Tak sama. Tapi maybe sebab dekat Malaysia ni tak ramai yang ada membawa look yang macam ni. Jadi bila diorang hanya dapat tengok orang luar yang ada look yang macam ni, so diorang samakanlah dengan saya. Tapi sejujurnya diri sendiri saya tak rasa tak sama lah. Maybe mirip-mirip sikit-sikit tu adalah. Okay, Mir, kita imbas balik perjalanan awak dalam industri muzik ni. Selepas dilamar label Chinese tu, awak dapat peluang untuk melahirkan 3 single dalam bahasa Cina. Kemudian saya masa pergi masa pergi China tu saya stop study because masa tu jiwa muda. Awak study dekat UTM UiTM Puncak Alam. So awak ambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan. Yes, accounting. So awak berhenti yang mana? Kat jalan dah berapa tahun? Masa tu dah 3rd year tak silap. Lagi 2 tahun lagi. Okay, kenapa awak berhenti? Sebab masa tu maybe jiwa muda, tak fikir jauh. Masa tu bila dah dapat peluang pergi China, rasa macam fakulti masa tu bagi pilihan. Okay, nak study ke nak jadi artis?
So masa tu fikiran saya macam okay, this is one in a million punya chances, you know, nak jadi artis ni, you know. So study bila masa pun boleh. Masa tu fikir macam tu lah. So I stop the study untuk pergi ke China sebab sekolah dah tak bagilah nak tangguh-tangguhkan lagi. Jadi stop, and then suddenly bila dah pergi China balik ke Malaysia, may ada masalah dengan label Chinese tu. Okay, pergi China tu berapa tahun? 3 bulan for that one competition, and then ada lagi few competition, and then bila Chinese New Year diorang ada program TV diorang tu media invite untuk pergi perform. So back and forth lah, dia tak ada macam duduk kat situ terus. So bila dah balik ke Malaysia, ada masalah dengan label tu, mengambil keputusan. Masalahnya apa? Abang Budi ni, okay, borak sini habis sini. Masalah dia more to like macam artis baru. Bila artis baru nak bagi opinion ke ataupun nak bagi idea, dia more to macam okay, kau artis baru, kau kena dengar cakap kita orang sebab kita orang lagi experience. Tidak memberi kebebasan lah kepada you guys untuk memilih hala tuju music apa semua. On the surface dia nampak macam dia memberi kebebasan, tapi sebenarnya dia dah ada jawapan dah dalam diri dia. Okay. So at the end of the day kita kena juga ikut dia punya keputusan. Jadi bila dah lama-lama macam tu, perasaan yang May simpan dekat dalam diri tu pun dah orang kata meletup. So bila dah meletup, May mengambil keputusan untuk keluarlah daripada that label secara apa orang kata, bukan enemy lah, secara baik. Secara baik. So bila keluar daripada label tu, dia umpama May pandang ke kiri, May pandang ke kanan, buka pintu, macam I don't know where to go. Dia dah tak tahu nak pergi mana. Sebab May dah stop study satu, and then May tak ada label apa-apa pun. Tak ada orang yang boleh carry benda ni. Okay, kira indie lah selepas tu. Tapi kita nak tanyalah Mir, hala tuju Mir ni dalam industri. Okay, sebenarnya kalau tanya May, like honestly May suka lagu-lagu yang sentimental. Jiwang lah. Slow, lagu-lagu Indonesian. Lagu-lagu kalau orang tahu Leodra, Tiara, lagu-lagu Afgan, lagu-lagu yang love songs yang sentimental. Awak tak minat rancak-rancak ni? Tak minat dulu tak minat. Dulu tak minat. Masa awal-awal dulu. Sebab tu lagu-lagu May sebelum ni memang semua agak sentimental. Kalau fast song pun dia macam mid tempo, dia tak ada macam very very rancak macam tu lah. Bila dah tak ada hala tuju apa semua, maksudnya tak ada tempat nak orang kata nak bersandar harapan ni. Gitu. Dan masa tu May sorang-sorang kat Kuala Lumpur. Tak ada siapa-siapa. Dan May tak ada itu income. Tahun berapa tu? 2019. 2019. Baru lagi tu kita nak menghadap COVID lah tu. 2019 adalah tahun yang May paling bawah. Paling bawah, yang tak tahu nak cakap dekat siapa. And even cakap dengan family pun, first thing first, kita tak nak diorang risau. Sebab May seorang-seorang kat sini kan. Dan masa tu tak ada kerja apa? Tak ada. Masa tu tak ada kerja apa-apa. Tak ada income. Tapi still kena bayar rumah sewa. Still kena makan everyday, right? So May membuat keputusan masa tu, tak apalah, lupakan semua pencapaian yang May ada sebelum ni. Yang pergi China apa semua tu lupakan. So why not kita start balik daripada zero. Sebab masa tu hati masih lagi geram lah. Rasa macam geram kat siapa? Geram dekat diri sendiri. Sebab May tahu May boleh. Dan May tahu one day kita orang yang nampak ni pun May boleh. Serius. Thank you. Dan May rasa masa tu macam api masih lagi membara. Rasa macam geramnya, kenapa? Aku tahu aku boleh, tapi peluang tu tak sampai lagi. Nasib tidak menyebelahi. Nasib belum lagi, belum ada menyebelahi saya. Jadi bila peluang tu tidak diberi, May membuat keputusan untuk pergi mencari peluang tu instead of kita tunggu peluang tu. So May hantar resume, pergi few labels, tapi tak ada satu pun yang reply. Dan masa tu May macam okay, tak apalah May, kita start balik daripada bawah pun tak apa. Sebab itulah May pergi beratur balik, join I Can See Your Voice.
Tahun 2020. Tahun Musim 2020. ketiga. So masa tu nama awak meledak lah. Alhamdulillah, ya masa tu. Okay, ceritakan sedikit pengalaman masuk join contest tu. Okay, sebab Mira pernah join I Can See Your Voice 8TV punya, the Chinese version. Ada. Masa 2017 kalau tak silap. I see. Tapi tidak ke mana juga masa tu. Maksudnya? For fun. Tapi maksudnya tak ke mana tu tak menang lah. Menang tak menang tu saya tak ni target, sangat, tak fokus sangat. Cuma the impact after keluar TV tu. okay, Itu yang kita nakkan sebenarnya. Yeah. So bila masuk I Can See Your Voice yang 2020 ni, musim ketiga ni, sama juga, tak ada harapan yang tinggi. Rasa macam okay, for fun je. Pergi audition for fun, kalau dapat. Kalau tak dapat, tak apa, kita try lagi benda lain. Lepas tu pergi beratur apa semua. Bila dah audition, dapat, everything macam sangat-sangat smooth, everything macam okay je. Tapi still tak letak harapan yang tinggi. So bila dah recording apa semua tu, kebetulan masa tayangan episod 7 yang May punya I Can See Your Voice tu, masa tu first week kita lockdown. So bila lockdown, semua orang duduk kat rumah, tak boleh pergi mana-mana, menghadap TV lah. Yes. View episod 7 tu adalah dalam history view paling tinggi I Can See Your Voice musim ketiga. Dan May punya follower daripada 19,000 naik mendadak ke 146,000 dalam masa satu malam. Okay, I Can See Your Voice. Mungkin ramai yang dah lupa kot program tu macam mana. Okay, pencarian macam mana tu? Apa yang dicari dalam I Can See Your Voice? Dia ada dua. Satu penyanyi, satu lagi penyamar. Dan bila cakap macam tu, orang dah boleh ni dah bayang. Kalau tak pun korang boleh Google Mirnesh I Can See Your Voice. Mirnesh I Can See Your Voice. Ada Ada. Masa tu nyanyi lagu apa? Lagu Hafiz, Kisah Cinta Kita. Nyanyi sikit. Aku selalu tersenyum, bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. So jadinya dalam program tu kiranya Mir berjaya lah mengaburi mata juri-juri tu Tidak. Tidak. Oh tidak. Maksudnya ialah terkeluar lah sebab terkeluar berjaya lah. Yalah, terkeluar berjaya. Maksudnya dia orang berjaya, Mir tidak berjaya. Mir tak berjaya. Tak berjaya. Tapi still dapat impact selepas tu. Dapat impact. Sebab sebab orang geram kot. Sebab orang macam, aku tahu dia ni penyanyi, tapi kenapa kau tak pilih dia sebagai partner duet? Sebab memang praktis kau-kau tau Abang Budi. Untuk duet dengan Andy Bernardi masa tu. Andy sebagai apa dah masa tu? The guest artist. Guest artist lah. Yes. So masa tu duet dengan dia lagu Hello. Yang dia duet dengan Ismail Zani tu. So tak dapat nyanyi dengan dia. Jadi agak sedih lah kat situ. Tapi Andy ada cakap, bro, jangan risau. Tak menang tak semestinya tak ada impact. Tapi betul apa yang dia cakap tu. So lepas few months balik jumpa dia dekat studio Sharon Paul, dia ada cakap, see bro, I told you. Cakap, aku dah cakap dah, kau tengok kau kat mana sekarang macam tu. So I Can See Your Voice boleh katakan batu loncatan jugalah untuk saya. So impact dia ramai yang share you dekat Instagram dan follow you. Dan masa tu rasa macam best bila nak buat content. Kita content creator ni dia rasa macam lagi banyak idea akan datang bila kita rasa macam orang tengah tunggu-tunggu apa lagi next kita nak buat. Bila tak ada orang tunggu apa yang kita nak buat, bila tidak mendapat sambutan, kita rasa macam aku buat content pun bukan ada orang nak tengok. Dia ada perasaan macam tu lah. Tapi selepas tu memang rajin lah. Hari-hari buat content. Kita tengok juga lah lately yang Mirnesh ni kira bijak lah, dia grab attention daripada peminat-peminat dia, penonton-penonton khususnya yang perempuan tu kan. Pandai macam nak, orang takkan jadi macam nak swipe left kan. Dia pandai ambil perhatian. Okay lah, so far okay. Selepas itu dilamar oleh label Universal Music Malaysia. Yes. Selepas tu dilamar oleh Universal Music Malaysia. Masa tu rasa macam tak percaya because
macam Mei cakap tadi 2019 bang. Hantar banyak juga lah label like hantar. Termasuklah Universal. Universal tak. Universal big label saya tak hantar. Sebab saya tahu macam ni impossible. Sebab awak tak cakap yang label-label kecil yang awak hantar tu. I don't ingat macam ni mesti hantar dekat Warner, Universal ni yang tak dapat tu. Tak hantar. So you menganggap kalau hantar dekat label yang kecil-kecil ni tak dapat, apatah lagi yang cerun-cerun besar ni. Betul. So bila dilamar oleh Universal Music, rasa macam wow, cannot believe it, you know. Tapi alhamdulillah, I love every second of me working in Universal Music sekarang. Sebab Universal Music ni bagi perasaan yang macam kita ni bukan sebagai boss dengan pekerja, tapi as a family. Dan diorang yang bestnya pasal Universal ni sebab diorang respect artis punya ideas and artis punya art. Itu adalah benda yang sangat penting untuk Mei lah. Okay, single pertama di bawah label Universal. Single pertama kalau nak kata the real pertama adalah Peluang Kedua Mandarin version. Peluang kedua daripada Nadir tu. Nabila Razali. Nabila Razali. You buat. I translate ke Mandarin. Macam mana bunyi dia? 抱歉，如果伤害了你，原谅我不是故意，不知不觉伤害了你，懊悔万分。ada kat YouTube juga? Ada kat YouTube. Dan Universal pun buat juga music video untuk for me. Itu adalah first single ever lah. Tapi nak kata macam 100% single tak, sebab tu cover kan. So lepas Peluang Kedua Mandarin version, keluar Sarang Hey. Itu adalah my first ever baby. Sarang Hey tahun lepas 2021 ya. 2021. I don't ingat macam banyak ada single-single awak. So itu Sarang Hey kira yang pertama. Pertama yang saya cipta sendiri. Awak mencipta. Saya yang tulis lirik dan lagu. Tapi adalah co-write dengan my friends. So Sarang Hey, I think Sarang Hey merupakan lagu yang sangat penting. Sebab the first song that I wrote. Tapi Sarang Hey bukanlah single pertama saya lah. Ada lagi sebelum-sebelum ni, macam dekat Chinese label tadi pun dah ada 3 single. Dengan Vortex pun dah ada 2 single. So along the way ada lagi single-single yang saya keluarkan. Respon daripada peminat tentang Sarang Hey tu. Sebab Sarang Hey tu lebih kepada K-pop. Memang nampak. Memang nampak inspirasi dia, penciptaan lagu tu berkiblatkan K-pop lah. Yes. Lagu mana? Mungkin kita nak gali daripada Min ni. Min sebenarnya minat kumpulan apa sebenarnya? Kalau K-pop. Kalau K-pop, of course BTS. BTS, Stray Kids, dan EXO. Okay, lagu BTS yang Mei dah hafal. Banyak lagu-lagu lagu-lagu yang top lah. Okay, kita nak dengar sikit. Lagu Dynamite. Okay. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alight. Shoes on and get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I get my ping pong. Dia hafal tu. Dia Jimin BTS kan. Susah kalau nak hafal lagu-lagu Korea. Kalau dia ada English lirik kat dalam tu, maybe senang. Tapi 100% Korea tu memang agak take time sikit lah. Dia memang kena ulang-ulang banyak kali. Awak selalu buat cover ataupun selalu nyanyi live lah dekat IG kan? Dua-dua ada. Buat cover pun ada, live pun ada. Tapi kalau buat cover tu memang kena dengar the original singer nyanyi sepatah, kita rekod sepatah. Sebab tak nak salah nyanyi the lyrics, you know. Nanti orang Korea cakap apa pula, you know. Mei, awak dikatakan seorang yang cerewet jugalah sebab rakaman untuk lagu Sarang Hey dibuat 2 kali. Atau atas dasar awak nak pilih macam ni lagu ni tak best lah rakaman pertama, so awak buat rakaman kedua. Betul.
So awak cerewet ke? Cewek, Yang, cewek. When it comes to singing memang cewek. Sikit-sikit silap pun walaupun producer cakap alah boleh tune. Tapi kita rasa macam tak best lah sebab rasa macam diri sendiri ni tak buat 100%. Macam tu. So the first version Sarang Hey tu Mei rasa macam tak cukup energy. Energy tak ada kat situ, and then vibe pun tak cukup, and then nyanyi pun macam masih teragak-agak lagi. So that's why Mei request for the second recording lah. So untuk tahun ini mungkin ada perancangan untuk tahun 2022 pastinya ada azam baru Ada. Wow, azam yang membara. Ada. Macam mana? For music daripada tahun lepas lagi dah tengah planning sebenarnya. Bukan sahaja cerewet bab nyanyi bang. Bab pilih lagu pun. So dah banyak sangat demo yang Mei dengar, tak ada yang satu yang Mei rasa macam boleh melekat, yang Mei rasa macam okay, I want this to be my next single. Tak ada. So nak tak nak Mei kena tulis sendiri juga. So for my next song Mei pun ada part of me join untuk write that song, tapi ada co-writer. Okay, misal katalah awak diberi peluang untuk berkolaborasi dengan artis tempatan. Siapa yang awak nak kata berduet ke, nak berkolaborasi? Mei rasa Sheila Hamzah kot. Sebab dia boleh speak Chinese juga ke? Sebelum dia pergi China lagi, join competition apa semua, memang Mei dah minat dia. Mei memang fans dia. Sheila Las. I'm a Sheila Las. So bila dia pergi China tu, lagilah membuat-buat perasaan. Dia rasa macam memang betul lah, memang the right decision lah, aku stand dia dulu ni lah, macam tu. So pernah dia cakap nanti Roger lah kalau nak duet. Dia ada cakap macam tu. Tapi itulah belum lagi ada peluang nak deal dengan dia. So hopefully kalau ada peluang boleh lah nak duet dengan Sheila Hamzah. Saya perhati awak dulu pernah kita jumpa dengan awak. Itu yang paling last lah jumpa dengan Mir masa event Masyarah apa? Maisarah ukulele. Maisarah tu kira kawan awak ataupun kawan baik ke ataupun macam mana? Kita orang kenal sebab mak dia pernah manage. Oh ya ke? Saya. Mak dia manage awak? Mak dia dulu. Dululah masa label dululah. Selepas Votes, sebelum label Chinese. Dia macam tengah-tengah tu. Saya duk ingat you guys macam kawan ke apa ataupun saudara mara ke apa? Tak. Tapi kita orang kenal macam tu lah, dan kita orang rapat sampai sekarang masih lagi kontak. Sebab dia ada IG private. Saya pun ada IG private. Borak sini habis ni. Alright, kita nak habiskan part pertama ni. Mungkin kalau ditanyalah apa yang belum lagi dicapai oleh Mirnesh. Mirnesh nak jadi apa untuk 5 tahun akan datang dalam career Mirnesh. Kita terbang ke zaman masa depan lah ni. Back to the future. Of course, kalau tanya Mei, Mei nak ada hit song yang orang dengar je macam bukan sahaja kenal lagu tapi kenal juga penyanyi. Sebab kadang-kadang ada orang yang lagu dia famous tapi orang tak tahu pun penyanyi dia siapa. So Mei nak benda tu dua-dua. Dan of course ada pencapaian menang awards dekat Malaysia. Dan kalau boleh Mei nak sangat kembali ke China untuk macam cuba lagi nasib dekat situ. Sebab lepas COVID-19 ni dia macam agak slow sikit kat situ. Kita nak fly kat situ pun tak boleh. Ada invitation yang pergi join competition lagi, tapi disebabkan COVID 2 tahun ni Mei tak dapat pergi dan umur dah lepas. So dia tak nak yang tua-tua tak boleh. Padahal dah tua dah. Dia ada limit dia. Dia ada limit dia. Untuk mungkin competition untuk remaja lah kot. Yes. So untuk part pertama ni mungkin kita dapat simpulkan bahawa Mirnesh ni ada satu sinar dia belum lagi menyinar, tapi tunggu masa je. Kan? Betul tak? Betul tak cakap? Sebab apa tahu, dalam industri muzik ni kita ada satu formula di mana kita menggunakan kontroversi ataupun gimmick murahan untuk menjual sesuatu produk. Gitu. Jadinya Mir ni tidak mahu menggunakan jalan yang sikat itu. Jadi Mir mendaki
tangganya slow sikit, tapi masih lagi mendaki. Jadinya kita tunggu masa je. Okay, Mir? Ya, macam abang cakap tadi, saya kan budak baik. Budak baik tak ada kontroversi. Muka sangat baik kan. Kita macam tak sangka lah, macam kalau you buat benda-benda yang macam di luar kotak, macam wow, Mir boleh buat kontroversi macam ni. Tapi Mana tahu kan? Kita tak boleh jangka apa yang berlaku di masa depan. Betul. Tapi harapnya Mir kekal dengan image begini walaupun agak slow, kan? Mungkin kontroversi yang baik, kan? Dia ada kontroversi baik juga yang mendapat liputan portal. Betul. Kan? Sekarang ni contoh ada artis yang tolong buat bantuan banjir. Dapat liputan, kan? Macam tadi ada Datuk Seri Isyamuddin dia satu majlis, budak ni dia punya tali kasut terlonggar. Jadinya masa budak tu terima hadiah ke apa, Datuk Isyamuddin tu pergi tunduk, pergi ikat kasut budak tu. Wow. Terus jadi viral. Itu benda baik. Benda-benda yang kecil baik macam tu kan. Terus kena tepuk dan kita nampak lah klip kamera ambil momen tu. Kan? Yes, kita segala tak tahu. Kita tak tahu apa yang berlaku di masa depan. Dan kita harapkan sinar bakat awak dapat dilihat oleh semua orang, yang Mir pun boleh buat. InsyaAllah. Tak semestinya orang kata terpaksa terbang ke China untuk orang kata membuktikan bakat nyanyian tu ada. Cuma dekat Malaysia ni lain macam sikit. Itu yang kita akan tanya Mirnesh di bahagian kedua. Macam mana pendapat orang Malaysia ya bila artis Melayu, tapi bukannya Mir nak buat pembedahan plastik nak jadikan image opa tu, tapi cuma mungkin ada segelintir masyarakat yang macam memandang serong terhadap penyanyi kita yang macam kenapa nak berkiblat, kita kan orang Melayu, penyanyi lah irama etnik gitu. So nanti kita tanya Mirnesh apa pendapat orang ramai terhadap image beliau yang opa Malay ni. Alright. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel. Kita dengar dekat Spotify. Subscribe guys. Jumpa di bahagian kedua bersama dengan Mirnesh, opa Malay.